Maksud pengaruh atau dominasi ini merangkumi berbagai sudut seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ketenteraan, pendidikan, perundangan dan sebagainya. Terdapat beberapa isu yang dapat dikaitkan dengan hegemoni barat, antaranya ialah terpengaruh dengan rakan sebaya. Isu ini tidak dapat dielakkan pada zaman sekarang. Ramai remaja terpengaruh dengan rakan iaitu suka pergi ke tempat hiburan bertujuan ingin berseronok sehingga melalaikan diri. Pengaruh rakan sebaya ini amatlah kuat jikalau tidak memilih rakan yang betul. Ia dapat memberi kesan kepada diri dengan terlibatnya pelbagai kes dan perkara yang tidak sepatutnya. Media sosial. Media sosial adalah sebuah tempat di mana terdapat pelbagai perkara yang tidak ditapis. Oleh itu dapat mendedahkan pelbagai unsur yang negatif maupun positif. Isu ini dapat dikaitkan adalah ramai remaja mengikut trend media sosial iaitu mengikut cara pemakaian barat. Ia dapat mencalahkan imej sebagai umat Islam kerana Islam menuntut supaya umatnya berpakaian menutup aurat. Isu yang seterusnya adalah LGBT. Isu yang ini berlaku mengakibatkan mengikuti budaya barat yang menyukai pasangan yang sosang. Berlakunya isu di Indonesia, terdapat sekumpulan sedang berarak sambil mengibarkan bendera untuk menyokong tentang LGBT. Dengan perbuatan tersebut, ia dapat mempengaruhi dan mengajak lebih ramai orang untuk menyokong tentang LGBT. Perawakan tersebut tidak diketahui oleh polis di situ. Itu isu tentang konsert artis yang diadakan di Malaysia. Terdapat beberapa konsert artis luar negara yang mengadakan konsert di Malaysia. Sebagai contoh, kumpulan artis K-pop popular iaitu Blackpink. Kumpulan ini amatlah digemari pada zaman sekarang. Oleh itu, fakta yang boleh saya berikan bahawa pada zaman sekarang artis dijadikan sebagai ikon dikagumi dan diminati sehingga ketaksuban. Segi ekonomi pula, isu yang sering diperkatakan adalah wang mudah dipindahkan. Isu ini dapat menjejaskan kestabilan ekonomi apabila wang mudah dipindahkan tanpa mengikuti undang-undang. Sebagai contoh, di mana kes Malaysia telah menerima pemindahan wang yang banyak dari Amerika Syarikat yang didakwa diselewengkan dari 1MDB. Hal ini kerana ingin membiayai duit filler yang telah dilakukan di Amerika Syarikat tersebut. Isu dari segi aspek politik menggunakan kuasa veto dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Kuasa veto adalah kuasa yang bercanggah dengan hak asasi manusia yang sebelum ini dimartabatkan selama ini. Isu ini masih berlaku pada masa kini sehingga mengakibatkan ketidakpuasan rakyat kerana pemimpin kebanyakan menyalahgunakan kuasa demi kepentingan diri. Penekanan ini telah disebut bagi menjaga kestabilan dan kedamaian dalam politik seperti yang berlaku di Malaysia. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti punca masyarakat terpengaruh dengan hegemoni barat. Yang kedua, menganalisis kesan hegemoni barat kepada masyarakat. Dan yang terakhir, merumuskan hukum, mengamalkan dan mengikuti hegemoni barat. Punca hegemoni barat yang pertama ialah daripada kajian Muhammad Aizam Mas'ud yang menyatakan bahawa melalui slogan pembangunan, kemajuan dan pemodenan menyebabkan barat dapat berselindung untuk menyebarkan tentang nilai-nilai kehidupan mereka secara meluas yang bercanggah dengan agama Islam. Proses pemodenan yang sedang terjadi di negara yang pernah dijajah oleh kuasa barat ini sebagai contoh negara kita Malaysia, inilah yang mengekalkan kesinambungan pengaruh barat. Jadi, tidak kisahlah jika sebuah negara bekas jajahan barat mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh penjajah mereka dan sekian lama hegemoni barat ini semakin menjadi kebiasaan bagi umat Islam. Seterusnya, punca kedua ialah daripada kajian Ismail Ibrahim yang mengatakan bahawa ketika negara kita dijajah, ia bukan sahaja dijajah dari segi hasil dan kekayaan, namun ia juga mempengaruhi negara dengan pemikiran barat, terutamanya pada negara Islam. Mereka menggunakan platform pendidikan untuk mempengaruhi pemikiran anak-anak muda supaya mereka menganggap Islam ini adalah agama semata-mata dan menyebabkan anak-anak muda mengamalkan sikap liberalisme di dalam diri mereka. Kemudian, punca yang ketiga ialah daripada Syarika Zikimo yang mengatakan bahawa peranan rakan sebaya juga menjadi punca utama yang mempengaruhi para remaja dengan budaya barat ini. Tidak dinafikan bahawa sekiranya para remaja telah berkawan dengan seseorang yang sudah terpengaruh dengan budaya barat, sudah pasti mereka akan terdorong untuk melakukan perkara yang sama tanpa berfikir panjang. Tambahan pula, banyak kecanggihan teknologi yang telah wujud pada zaman kini membuatkan para remaja lebih mudah untuk terpengaruh dengan budaya barat ini kerana internet sangat mudah untuk digunakan pada masa kini untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Punca keempat adalah daripada Khalil Abdul Hadi yang menceritakan tentang wujudnya kempen menormalisasi budaya barat yang menggunakan platform media sosial. Perkara ini merangkumi cara hidup,
pegangan, budaya dan dari segi aspek agama yang dapat menaikkan slogan kebebasan dan kesamarataan. Pertubuhan dan pergerakan ini juga mendapat sambutan dan menyokong golongan liberalisasi dengan menganjurkan perhimpunan di serata dunia yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan jantina dan seumpamanya. Masuk pula kepada kesan hegemoni barat terhadap masyarakat di Malaysia. Kesan yang pertama ini adalah daripada Muhammad Ajwad yang mengatakan bahawa ramai masyarakat mempercayai tentang pengaruh hegemoni barat dan menganggap semuanya adalah perkara biasa dan tidak bercanggah dengan pegangan Islam. Sebagai contoh, ramalan zodiak yang telah mempengaruhi pemikiran ramai masyarakat sehingga menyebabkan mereka menjadikan ramalan tersebut sebagai panduan, sedangkan perkara ini adalah terang-terangan salah di sisi agama kita, iaitu Islam. Kesan yang kedua pula ialah menunjukkan kesan liberalisme, iaitu perkara yang melaungkan hak kebebasan mutlak dan jauh dari peraturan agama Islam sendiri. Kajian ini dilakukan oleh Nur Salih Muhammad Saleh, Muhammad Syarawi Muhammad Nur, Abu Zaki Ismail, Fali Yahya dan Nur Hafizah. Mereka mengatakan bahawa liberalisme ni telah memberi impak yang besar kepada masyarakat Islam di Malaysia pada hari ini. Sebagai contoh, nilai-nilai akhlak semakin berkurang di kalangan masyarakat, menyebabkan amalan keji dan budaya yang bercanggah dengan agama berleluasa di merata tempat, seperti menagih dadah, membuli, penderaan kanak-kanak, kes buang bayi dan merogol yang telah berleluasa di seluruh negara. Kita juga dapat melihat dengan mata kita sendiri betapa seriusnya krisis moral dan politik yang melanda masyarakat, terutamanya umat Islam. Seterusnya, daripada Muhammad Ruslan Muhammad Nur, beliau mengatakan bahawa budaya hedonisme ini merupakan satu kesan kepada masyarakat. Hedonisme ialah pandangan atau pegangan hidup yang hanya mementingkan kesenangan atau keseronokan hidup. Perkara ini dapat dilihat sekarang, banyak kewujudan kelab-kelab hiburan yang mempengaruhi para remaja terutamanya. Masyarakat yang sukakan hiburan ini dikhuatiri tidak mementingkan pengajian mengenai Islam, dan ini akan menjadikan mereka golongan yang paling mudah untuk dijajah oleh Barat dari segi pemikiran. Seterusnya, merumuskan hukum mengamalkan hegemoni Barat. Yang pertama ialah daripada Malaysia Kini yang menyelidik bahawa perkara yang dilakukan oleh orang Islam pada hari ini yang membawa kepada hegemoni Barat ialah menyambut hari Valentine's Day ataupun hari kekasih. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga menyarankan bahawa golongan muda tidak perlulah menyambut hari kekasih yang menjadi trend ini. Hal ini adalah diharamkan dalam Islam kerana ianya membawa kepada perbuatan maksiat dan penzinaan di kalangan umat Islam, malahan menyerupai budaya buruk dan berbeza daripada ajaran Islam. Kemudian daripada Faskuruni mengatakan bahawa sebagai umat Islam, kita wajib taat kepada Allah SWT dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita perlulah taat kepada Allah dan syariat berbanding taat kepada selain Allah yang membawa kepada kebinasaan dan bahaya yang dapat menyebabkan kerosakan yang amat besar. Akhir sekali, untuk hukum, Muhammad Adlan Muhtaruddin mengingatkan bahawa tidak semua yang datang daripada Barat itu buruk dan perlu ditolak, kerana banyak juga kebaikan yang boleh diambil daripada pemikiran Barat. Namun ia juga memerlukan saringan dan penelitian supaya tidak menerima bulat-bulat tanpa sebarang keraguan. Kita wajib untuk mengenal pasti pemikiran Barat yang mencemari umat kita, di samping kita juga harus memahami agama Islam dengan sepenuhnya. Metodologi kajian. Metodologi kajian yang pertama ialah data premier. Maklumat yang dikumpulkan melalui kaedah seperti pemerhatian, soal selidik dan temu bual atau dimaksudkan dengan maklumat yang berasal dari sumber asli. Kami menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat. Yang kedua, soal selidik. Satu soal selidik telah dibangunkan untuk mengkaji tentang punca dan kesan hegemoni Barat kepada masyarakat serta merumuskan hukum mengamalkan hegemoni Barat. Seramai 54 responden telah memberi respon untuk pengkaji mendapatkan data. Yang ketiga, data sekunder. Maklumat yang diperoleh dari data premier dan digunakan sebagai panduan untuk matlamat kajian. Penyelidikan menggunakan buku, artikel, jurnal dan sumber lain untuk mengumpulkan maklumat untuk kajian. Analisa dan perbincangan bagi punca masyarakat terpengaruh dengan hegemoni Barat.
Sebanyak 94.9% responden daripada 54 responden memilih bahawa punca masyarakat terpengaruh dengan hegemoni barat ialah pengaruh media massa. Dapatan kajian ini tidak senari dengan artikel Syari Kazikimo kerana artikel ini menyatakan bahawa punca masyarakat terpengaruh dengan hegemoni barat ialah kerana masyarakat mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Seterusnya ialah sebanyak 66.7% responden memilih jawapan bagi punca masyarakat kini kurang memahami tentang agama Islam secara menyeluruh kerana masyarakat terpengaruh dengan cara pembelajaran dan pendidikan orang barat. Dapatan kajian ini senari dengan pendapat Ismail Ibrahim iaitu negara barat mempengaruhi anak-anak muda pada zaman kini terutamanya melalui pendidikan kerana mereka ingin melemahkan umat Islam dengan segala kepintaran mereka dalam bidang pendidikan. Seterusnya, Rajah menunjukkan bahawa jawapan yang mendapat maklum balas paling tertinggi bagi punca yang menyebabkan hegemoni barat semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat ialah wujudnya kempen menormalisasi budaya barat menggunakan media sosial. Dapatan kajian ini selari dengan pendapat Khalil Abdul Hadi di mana negara barat mewujudkan kempen menormalisasi budaya barat yang menggunakan platform media sosial. Ia terjadi dalam dua kaedah iaitu pull dan push yang dijalankan oleh Badan Antarabangsa dan Media. Seterusnya ialah analisa dan perbincangan bagi menganalisis kesan hegemoni barat kepada masyarakat. Seperti yang ditunjukkan di rajah yang berada di sebelah kiri, hampir keseluruhan daripada 54 responden bersetuju bahawa kesan liberalisme dalam kalangan masyarakat ialah akan wujud pelbagai aktiviti yang bercanggah dengan agama Islam. Dapatan kajian ini selari dengan pendapat Nur Salihah Muhammad Saleh iaitu nilai-nilai akhlak akan semakin merisaukan di kalangan masyarakat hari ini kerana banyaknya aktiviti seperti menagih dadah, membunuh, merogol, mencuri dan kes buang bayi yang semakin banyak di negara kita. Seterusnya, dapatan analisis menunjukkan seramai 57.4% responden memilih jika masyarakat lebih mengamalkan tafsiran melalui kalender zodiak ialah akan menyebabkan masyarakat lebih mempercayai zodiak dan kurang percaya akan takdir Allah. Dapatan kajian ini selari dengan pendapat Muhammad Ajwad yang menyatakan bahawa zodiak ini mampu mempengaruhi pemikiran ramai orang hingga menyebabkan mereka menjadikan ramalan itu sebagai panduan hidup dan tidak mahu percaya kepada takdir Allah lagi. Seterusnya, bagi menganalisis kesan hegemoni barat kepada generasi muda pada zaman kini, sebanyak 79.6% responden memilih jawapan mereka akan lebih mementingkan kesenangan hidup dengan melakukan perkara yang melalaikan. Dapatan ini selari dengan pendapat Muhammad Roslan. Sekarang banyaknya kewujudan kelab-kelab hiburan yang telah mempengaruhi remaja. Masyarakat yang suka akan hiburan dikhawatiri tidak mementingkan pengajian mengenai Islam lagi. Akhir sekali ialah analisa dan perbincangan bagi merumuskan hukum, mengamal dan mengikuti hegemoni barat. Sebanyak 96.3% daripada 54 responden memilih jawapan wajib tentang sebagai umat Islam apakah hukum taat kepada Allah dan menjauhi serta tidak mengamalkan perkara yang membawa kepada kemaksiatan. Dapatan ini selari dengan pendapat Fazkuruni iaitu sebagai umat Islam kita wajib taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim yang berpegang kepada agama Islam wajib taat kepada Allah iaitu ketua yang tidak menyuruh hambanya kepada kemaksiatan. Seterusnya, berdasarkan rajah yang berada di sebelah kanan, berdasarkan soal selidik yang telah dibuat, ramai responden memilih jawapan tidak jika umat Islam menyambut Hari Valentine iaitu Hari Kekasih. 96.3% daripada 54 responden memilih jawapan tidak. Dapatan ini selari dengan akhbar Malaysia kini iaitu meraihkan Hari Valentine adalah dilarang di dalam Islam kerana perbuatan ini adalah budaya yang dilakukan oleh masyarakat bukan Islam dan ianya merupakan budaya maksiat dan berbeza dengan ajaran Islam. Seterusnya, berdasarkan rajah, terdapat 48.1% daripada 54 responden memilih boleh jika kita menerima ideologi barat yang dapat membawa kita kepada kebaikan.
Analisis kajian ini selari dengan pendapat Muhammad Adlan Mukhtaruddin, iaitu tidak semua yang datang daripada barat perlu ditolak kerana banyak juga kebaikan yang boleh diambil. Namun kita perlu melakukan saringan terlebih dahulu dan penelitian sebelum menerima ideologi barat itu. Cabaran. Pada pendapat anda, apakah solusi yang boleh dilakukan untuk menghadapi cabaran hegemoni barat terhadap masyarakat Islam? Antara solusi untuk menghadapi cabaran hegemoni barat terhadap masyarakat Islam di Malaysia termasuklah peranan dari pihak kerajaan. Pihak kerajaan melalui agensi perfilman seharusnya membuat tapisan dan sekatan terhadap filem-filem barat yang bakal ditayangkan di Malaysia jika filem tersebut memaparkan aksi yang tidak sesuai dengan masyarakat di Malaysia. Selain itu, peranan individu mempertingkatkan ilmu agama dalam diri dan sentiasa mempelajari ilmu yang baharu. Dengan adanya ilmu agama yang kukuh, pastinya seseorang itu akan takut untuk melakukan dosa kerana mereka tahu tentang azab yang akan diterima di akhirat nanti. Individu itu sendiri akan mengetahui bahawa pakaian yang menjolok mata tidak digalakkan dalam agama Islam apabila mereka mempunyai ilmu agama yang kukuh. Seterusnya, peranan media massa. Media massa merupakan medium untuk menyebarkan maklumat kepada masyarakat dengan mudah dan pantas. Oleh itu, pihak berwajib hendaklah mengurangkan paparan berkaitan cara permakaian orang barat terutamanya di kaca televisyen, akhbar dan majalah. Golongan remaja terutamanya sangat mudah terpengaruh dengan apa yang ditonton dan dilihat oleh mereka. Malahan, peranan ibu bapa sangat penting dalam hal ini. Ibu bapa haruslah sentiasa memantau cara permakaian anak-anak mereka supaya menepati ajaran agama Islam. Jika anak-anak mereka tidak mengikut cara pemakaian yang betul, ibu bapa haruslah menegur supaya mereka menukarnya. Ibu bapa merupakan insan yang sangat dekat dengan anak-anak. Oleh itu, ibu bapa haruslah menegur jika anak-anak memakai pakaian yang kurang sopan dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Jelaslah bahawa terdapat ramai orang terpengaruh dengan budaya barat kerana mengikuti peredaran massa. Hal ini memberi impak negatif dalam diri sendiri maupun generasi akan datang dalam membentuk budaya yang baik. Oleh itu, solusi menangani cabaran tersebut ialah mempertingkatkan ilmu agama dalam diri dan sentiasa mempelajari ilmu baru. Dengan adanya ilmu agama yang kukuh, pastinya seseorang itu akan takut melakukan dosa. Malangkala jika tanpa adanya ilmu agama yang kukuh dalam diri, ia akan melemahkan iman seseorang itu dan mudah terpengaruh dengan budaya yang tidak sepatutnya. Selain itu, ibu bapa adalah insan yang memainkan peranan sangat penting dalam mendidik anak-anak ke arah kebaikan. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah memantau dari pelbagai aspek. Jika mereka membuat kesalahan, tegurlah mereka secara baik dan menjadi teladan yang baik untuk mereka ikuti. Akhir sekali, umat Islam haruslah peka dengan keadaan semasa. Janganlah perbuatan mengikut budaya barat dapat melalaikan diri dan jauhkan diri daripada Allah. Perbuatan yang dapat saya kaitkan adalah yang baik dijadikan teladan, yang jahat dijadikan sepadan. Maka, marilah umat Islam kita memperbetulkan diri dan berada di jalan yang benar agar dapat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.